latihan formatif 8.4. Sebiji bola yang dipukul oleh seorang pemain kriket bergerak di sepanjang satu laluan yang lurus melalui pusat P dengan hala laju 44 meter per saat. Okey, so melalui pusat ni bermaksud kita punya hala laju awal kita lah 44. Ketika A pada masa T saat selepas P ialah A diberilah A hala laju maksimum. Hala laju maksimum bila A kita kosong, 12 tolak 6 T sama dengan kosong, 12 sama dengan 6 T. T sama dengan 12 bahagi 6, T sama dengan 2 saat. So kita cari hala laju berdasarkan kamirkan A lah. So kamirkan A dt 12T tolak 6 T kuasa 2 per 2 tambah C T sama dengan 12T tolak 3 T kuasa 2. C kita adalah 44. Okey, selepas itu kita cari B2. So 12, 2, 3, 2 kuasa 2 tambah 44. So 24 tolak 12 tambah 44, kita akan dapat 56. NS negatif 1. Okey, B jarak bola itu dari pusat P apabila T sama dengan 2. P sesarai melalui pengamiran B. So kita kamirkan B dengan P. C kita kosong sebab dia bermula pada titik T itulah sendiri. So 6 T kuasa 2 tolak T kuasa 3 tambah 44 T. Lepas itu jarak S2 kita kena moduluskan. Tolak 8 tambah 44 darab 2 kita akan dapat 104. Jawapannya 104 meter. Okey, soalan 2. Suatu objek bergerak di sepanjang garis lurus dari satu titik tetap X percikan A. Objek itu pada masa T saat selepas titik X diberi bagi masa 0 sampai 3 saat. Diberi hala laju objek itu pada masa T sama dengan 3 ialah 38. Hitung A hala laju awal. Jadi nak hitung hala laju kita kena kamirkan A lah. So 16 tolak 4T dt 16T tolak 4 T kuasa 2 per 2 tambah C. Okey, so B sama dengan 16T tolak 2 T kuasa 2 tambah C. Kita masukkan 3 dengan 38. So kita akan dapat 18 C. So hala laju awal kita adalah 8 NS negatif 1. B hala laju dalam meter per saat objek itu pada saat yang keempat. C hala laju objek itu pada saat yang keempat. B 4 lah maksudnya. So kita kira 16 masukkan 4 2 4 kuasa 2. C kita 8. 16 darab 4 tolak 2 darab 4 kuasa 2 tambah 8 kita akan dapat 40 NS negatif 1. Okey, soalan 3. Objek A dan objek B diletakkan pada satu garis lurus mengufuk sebuah kereta mainan digerakkan di sepanjang garis lurus tersebut. Hala laju kereta mainan itu pada masa T saat selepas kereta mainan melalui objek A diberi. Pada awal pergerakan kereta mainan itu bergerak menuju ke arah objek B. Anggapkan gerakan kereta mainan ke kanan sebagai positif. A hitung julat bila ada perkataan julat ke tak samaan lah apabila kereta mainan itu menuju ke objek B. Okay, so A hitung julat bila ada perkataan julat maksudnya ke tak samaan dalam saat apabila kereta mainan itu menuju ke objek B. So kalau nak jawab soalan ni kita lukis dululah sikit ya antara A dan B itu. Okey, so dia kata dekat sini kereta mainan tu melalui objek A.
Maksudnya dia berada pada A lah. Lepas tu pada awal pergerakan kereta mainan itu bergerak menuju ke arah objek B. Maksudnya selepas A dia ke B. So maksudnya A kita di sini, B kita di sini lah. So kereta mainan tu di A menuju ke B. Okey. So hitung julat kat sini bermaksud kita punya hala laju kita negatif. So 2T tolak 4 kurang daripada kosong, 2T kurang daripada 4, T kurang daripada 4 bahagi 2. So T kurang daripada 2 saat. Okey. B diberi jarak di antara objek A dan B ialah 5 meter. So jaraknya 5 meter. Tentukan sama ada pergerakan kereta mainan tersebut akan tiba ke objek B atau tidak. Okey. So kita kata tadi pada masa yang kedua kereta mainan ini akan berhenti seketika kan. So kita nak kira bila dia masa bila kereta mainan ini akan sampai ke objek B. Okey, so jumlah jarak 5 meter. Kita cari S dengan kamirkan B. 2T tolak 4 dt ini 2T kuasa 2 per 2 tolak 4T tambah C kita sifar 4T. Okey, kita masukkan 5 T kuasa 2 tolak 4T dan kita kira jika T kita tu dapat jawapan positif atau tidak. So T kuasa 2 tolak 4T tolak 5 sama dengan kosong. Selesaikan, tengok kita boleh tak dapat nilai T yang positif 5 dan 1. Okey, so negatif 5 tambah 1, so T negatif 1, T 5. So kalau kita lihat dekat sini T kita kena 5 lah, barulah dia sampai ke B. Tetapi kalau kita tengok julat masa kita ni T kena kurang daripada 2, maka tidaklah jawapannya. Tidak, kerana T sama dengan 5 lebih daripada 2. Okey, sebab kereta mainan tu dia menuju ke B hanya bila masa kurang daripada 2. Tetapi kalau kita kira pada 5 meter, jarak 5 meter, masa dia menjadi positif 5 dan kita kena exclude lah, kita batalkan jawapan negatif 1 tu sebab masa tak boleh negatif. Maka jawapan 5 ini tidak tertakluk kepada julat masa yang ditetapkan, so dia tidak akan sampai ke B. Okey, C. Cari jumlah jarak yang dilalui kereta mainan itu dalam 6 saat yang pertama. Okey, so kita kena masukkan masa yang kedua sekali lah bila kita nak kira jumlah jarak, sebab kita kena consider bila dia berhenti seketika juga. So S2 tolak S0 tambah S6 tolak S2. So kita masukkan S2 ke dalam persamaan. Kita akan dapat negatif 4 tolak kosong tambah S6, kita akan dapat 12. So negatif 4 tambah 12 campur 4, so 4 campur 16, 20 meter. Jawapannya betul. D. Lakarkan graf bagi sesaran kereta mainan itu dari objek A untuk 0 sampai 6. So lakarkan graf sesaran dari 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6. So 6 tadi kita kira dapat 12. Okey. 2 tadi kita kira dapat negatif 4. Kosong lah. Okey, so kita kira pula. Okey, pada T5 S dia 5, so kita masukkan juga. Kita masukkan juga 4. 4 kuasa 2 tu ada 4, kita akan dapat kosong. Masukkan 3, kita dapat negatif 3. 2, lepas 1. Okey, so kita punya graf lukis dengan lebih elok lagi dia punya lengkung tu. Okey, sama dengan T kuasa 2 tolak 4 T. So ini adalah graf sesaran masa dari kosong hingga 6. Okey, soalan yang terakhir, soalan 4. Satu eksperimen menguji pergerakan satu zarah di sepanjang satu garis lurus dengan hala laju pada masa T saat dari titik permulaan O. Pada masa T saat selepas melalui O, hala laju zarah itu diberi. Pada awal eksperimen, zarah itu berada 2 meter di kanan O. So, S0 sama dengan positif 2. A. Jarak zarah itu dari titik O pada masa T5. So, dia nak cari jarak, kita kena kamirkan B lah. So, 3, T kuasa 2, 8T tambah 4, DT. So, C kita ni adalah 2. Tambah 2. Okey, so jarak pada masa T5. Kuasa 3 akan dapat 47. So, jawapannya adalah 47 meter. B. Hala laju minimum. Hala laju minimum bila A kita kosong. So, nak cari A, kita kena cari B prime. So, 6T tolak 8 sama dengan kosong. 6T sama dengan 8, T sama dengan 8 per 6, 4 per 3 saat. Masukkan dalam B. Akan dapat negatif 4 per 3. C. Julat. Bila tekan julat, ketak samaan apabila hala laju zarah negatif. V negatif. So, 3 T kuasa 2 tolak 8T tambah 4 kurang daripada kosong. Selesaikan melalui pemfaktoran. Tolak T sama dengan 2 per 3, T sama dengan 2. So, lukiskan graf. 2 per 3, 2. Untuk T, graf kita sini kurang daripada kosong. Maka julatnya adalah 2 per 3, T 2.
di sesaran maksimum yang dia zarah itu dari titik O bagi 0 sampai 2. Okay, sesaran maksimum bila V kita kosong. So V kita kosong kalau kita kira tadi bagi tambah 4 minum kosong, dan kita telah pun faktorkan, kita akan dapat T kita itu 2/3 T sama dengan 2. So dia kata 0 sampai 2 sesaran maksimum. Maka kita kena tengok pula yang mana satu memberi nilai maksimum. So kita kena cari A, sebab untuk menentukan maksimum minimum kita boleh lihat dari segi pembezaan peringkat kedua. Pembezaan peringkat kedua dan untuk sesaran adalah petikan. So petikan tadi kita telah pun kira kita punya V prime kita nanti tolak 8. Kita masukkan T 2/3 dahulu. 6 darab 2, 12. 12 bahagi 3, 4. 4 tolak 8. Negatif 4. So dia negatif, dia maksimum. Sebab dia masam lah. Okey, kalau A2, 6 darab 2 tolak 8. 12 tolak 8, positif 4. Dia minimum sebab dia semu. So kita hanya ambil pada masa T 2/3. Cari sesaran. Okey, sesaran 2/3. Jarak atau sesaran, sesaran. Okey. 2/3 kuasa 3 tolak 4. 2/3 kuasa 2 tambah 4. 2/3 tambah 2. Kita akan dapat 86/27.